Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Syaifah Mariam dalam Pendidikan Islam tahun 2. Kali ini insya-Allah kita akan tengok pada bidang adab, iaitu pada tajuk Berkati Rezekiku. Mari kita sama-sama lihat buku apa yang terdapat dalam buku teks Berkati Rezekiku dalam muka surat 115. Okey, kita baca sama-sama. Apakah adab-adab makan yang sering kamu amalkan? Okey, ni keadaan semasa di ruang makan. Okey, di muka surat 116 pula menyatakan adab-adab makan. Adab-adab makan ni terdapat pada 3 keadaan. Pertama sekali, adab sebelum makan, iaitu membasuh tangan sehingga bersih. Kalau dalam keadaan sekarang sebaiknya menggunakan sabun, duduk dengan tertib, membaca basmalah, membaca doa makan. Ya, doa sebelum makan ni adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Okey, seterusnya di muka surat 117 menyatakan adab semasa makan dan minum. Okey, tadi sebelum makan. Okey, sekarang ni semasa makan. Gunakan tangan kanan mengambil makanan yang paling hampir dengan kita. Elakkan meniup makanan atau minuman yang panas. Elakkan berbual perkara-perkara yang tidak baik semasa sedang makan. Tidak membazir, tidak mencela makanan. Jika terlupa membaca doa makan, bacalah Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Okey. Ini selepas tu adab selepas makan. Ini selesai dah kita makan. Iaitu basuh tangan, membaca doa selepas makan. Doa selepas makan adalah Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami orang-orang Islam. Okey, kenapa kita perlu beradab semasa makan berdasarkan dalil ataupun kata-kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, Ya gulamu sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Okey, maksudnya, wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling hampir denganmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Nilai di sini adalah makanan yang halal, penuh keberkatan. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 118. 118 menyatakan kepentingan mengamalkan adab makan dan minum. Kenapa kita perlu mengamalkan adab makan dan minum dalam kehidupan kita seharian? Adalah untuk melatih diri kita menjadi berdisiplin, iaitu menjaga maruah diri dan keluarga, terhindar daripada melakukan perbuatan tercela. Seterusnya adalah supaya menjaga kesihatan kita. Okey, dengan cara terhindar daripada jangkitan kuman dan pelbagai penyakit berbahaya. Meningkatkan kualiti kehidupan. Seterusnya, masyarakat harmoni. Merapatkan hubungan baik sesama masyarakat, hidup aman dan damai. Okey, seterusnya adalah bersyukur. Mendapat keberkatan daripada Allah SWT, mengelakkan daripada pembaziran. Okey, itulah antara kepentingan mengamalkan adab makan dan minum. Okey, di sini ada rumusan mengamalkan adab makan dan minum dan akan menjadikan kita seorang muslim yang berakhlak dan bersyukur. Ialah selepas makan kita membaca doa Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah. Okey, seterusnya kita tengok lebih dalam adab-adab
sebelum makan. Okey, adab sebelum makan iaitu membasuh tangan sehingga bersih dengan menggunakan sabun. Lebih-lebih lagi di masa sekarang. Okey, semasa makan perlu duduk dengan tertib. Membaca basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa makan. Ini adab sebelum makan. Maknanya kita bersihkan dulu tangan kita. Dah so, kita duduk elok-elok. Dan bila dah ada makanan, kita baca Bismillah serta doa makan. Okey, itu sebelum makan. Sekarang kita tengok pada semasa makan, tengah makan. Macam mana adab semasa tengah makan? Gunakan tangan kanan. Maknanya bila kita nak makan, mestilah kita ambil makanan tu dengan tangan kanan. Mengambil makanan yang paling hampir dengan kita. Okey, kalau seandainya ada makanan yang jauh daripada kita, jadi sebaiknya kita ambil makanan yang paling hampir dengan kita. Okey, seterusnya adalah elakkan meniup makanan atau minuman yang panas. Okey, biasa kalau makanan yang baru lepas masak, kita tiup kan. Okey, elakkan. Jauhkan kata Rasulullah. Okey, seterusnya adalah elakkan berbual perkara yang tidak baik semasa makan. Okey, sebaiknya semasa makan tu tak perlulah nak cerita apa-apa yang tak sepatutnya ya. Makan dengan tertib dan sopan serta tidak gelojoh. Okey. Bila kita dah dapat makanan, kita mestilah makan dengan penuh tertib. Okey. Seterusnya adalah tidak membazir makanan. Okey, kalau kita makan kat luar, maka kita beli. Jadi sebaiknya ambil makanan tu mengikut sekadar yang kita hendak makan sahaja. Okey, seterusnya adalah tidak mencela makanan. Membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Okey, membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu apabila terlupa membaca doa makan. Okey, itu adab semasa makan. Okey, sekarang kita tengok adab selepas makan. Membaca doa selepas makan. Mengutik segala sisa makanan yang jatuh di tempat makan. Okey. Membasuh kedua belah tangan selepas makan. Okey, itu adab-adab selepas makan. Okey, seterusnya kepentingan mengamalkan adab semasa makan. Kenapa perlunya kita amalkan adab semasa makan ni? Supaya kita menjadi lebih berdisiplin, supaya kesihatan kita terpelihara. Okey, seterusnya adalah supaya masyarakat hidup aman dan harmoni. Okey, seterusnya supaya melatih diri kita bersyukur. Okey, berdisiplin iaitu menjaga maruah diri dan keluarga serta terhindar daripada melakukan perbuatan yang tercela. Okey, itu berdisiplin. Okey, seterusnya adalah kesihatan terpelihara, iaitu kita terhindar daripada sebarang jangkitan, kuman dan penyakit berbahaya, malah meningkatkan kualiti kehidupan kita. Okey, masyarakat harmoni. Okey, secara tak langsung kita akan merapatkan hubungan baik sesama manusia dan hidup dalam keadaan aman dan damai. Okey, akhir sekali adalah bersyukur, iaitu mendapat keberkatan daripada Allah dan mengelakkan diri daripada pembaziran. Okey, itu kepentingan mengamalkan adab makan dan okey, seterusnya kita tengok doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, maksudnya, ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Okey, itu doa sebelum makan. Okey, sekarang kita tengok pula
Okey, seterusnya kita tengok pada kepentingan dalil nakli, bukti yang menunjukkan kita ni perlu beradab semasa makan. Okey, berdasarkan dalil nakli dalam hadis, iaitu sabda Rasulullah SAW, Ya gulamu samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Rasulullah kata, wahai anak, bacalah bismillah semasa makan tu. Makanlah dengan tangan kananmu dan makan makanan yang paling hampir. Rasulullah pun ajar supaya mengambil makanan yang paling hampir. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, seterusnya adalah doa selepas makan. Kenapa kita perlu beradab semasa makan? Okey, ni doa selepas makan iaitu Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okey, itu doa selepas makan. Dah selesai makan, boleh baca doa tu. Okey, maksudnya segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan dan minum serta menjadikan kami golongan orang-orang Islam. Okey. Doa selepas makan. Okey, kalau seandainya kita terlupa, kita dah makan, kita terlupa nak baca doa, baru kita teringat. Kita dah makan separuh jalan, baru kita teringat. Okey, ni bacaannya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Okey, tu adalah doa apabila terlupa makan, terlupa membaca doa makan. Okey, yang bermaksud dengan nama Allah di awal pekerjaan dan di akhir pekerjaan. Okey. Okey, seterusnya adalah latihan interaktif kita pada minggu. Okey, saya menggunakan latihan dalam buku aktiviti Pendidikan Islam muka surat 15. Okey, muka surat 15 ni soalan dia adalah suaikan. Okey, gunakan tangan kanan. Jadi cari yang menggunakan tangan kanan, suaikan. Tidak meniup makanan yang panas. Okey, masa kita makan benda tu masih panas, tidak kita tiup. Membaca doa makan, okey. Kita cari doa yang membaca doa makan. Tidak membazir. Okey, itu adab semasa makan. Okey, sekarang kita tengok muka surat 116 pula adalah mengisi tempat kosong. Okey, kita cuba baca. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, wahai anak, bacalah basmalah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling hampir. Jadi tarik perkataan paling hampir ni letak dekat sini. Okey, sekarang pula doa sebelum makan dan minum. Allahumma barik lana fihima razaqtana wa qina azabannar. Okey, tu doa dia. Tak susah pun. Tarik je perkataan tu letak kat dalam ni. Okey, seterusnya adalah doa selepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okey. Tu doa selepas makan. Segala puji bagi Allah. Okey. Pun sama, tarik dia perkataan ni dan letakkan dalam kotak ni, kosong ni. Okey. Okey, seterusnya di muka surat 117. 117 ni, okey, untuk latihan dalam buku aktiviti dia seperti ni. Jadi kamu boleh tiru, boleh jawab buku aktiviti berdasarkan macam ni. Tetapi dalam latihan interaktif kamu tarikkan perkataan ni, tarikkan kotak ni berdasarkan warna dia. Okey. Dia ada warna yang berbeza. Jadi tarik, isikan dia dekat dalam ni. Sebelum makan, warna purple. Semasa makan, warna kuning. Jadi tarik je kotak warna kuning. Selepas makan, warna hijau. Jadi tarik je. Okey. Seterusnya adalah latihan di muka surat 118. Muka surat 118 ni senang sahaja. Dalam buku aktiviti, kamu kena warnakan
Tetapi untuk latihan interaktif, kamu kena tanda right ataupun tanda pangkah. Pilih mana. Kalau misal kata tu adab makan, maka pilih tanda right. Kalau misal kata tu bukan adab makan, pilih tanda pangkah. Okey. Seterusnya adalah muka surat 119. 119 ni dia suruh salin je. Kepentingan mengamalkan adab. Okey, sentiasa berdisiplin. Ni dah ada. Tubuh badan sentiasa sihat. Dia salin sahaja. Kalau dalam buku aktiviti. Untuk dalam latihan interaktif, tarikkan perkataan tu dan letakkan dalam garisan yang sepatutnya. Okey? Okey, baiklah. Itu sahaja. Terima kasih atas ni. Semoga memberi manfaat dan dapat kamu mengamalkan adab-adab semasa makan dan adab-adab sebelum makan, semasa makan dan selepas makan dalam kehidupan kamu seharian. Assalamualaikum.